Jadi kita ni akan terus saja ke segmen ke segmen seterusnya. Ke segmen seterusnya. Betul. Kita ni akan membawakan satu wawancara di mana narasumber kita sudah pun hadir ke studio pada hari ini membawakan tajuk Tasik Silang Tungku. Betul Ya, Tasik betul. Silang Tungku bersama dengan narasumber kita. Narasumber kita, saya masih lagi membuka ni handphone saya sebenarnya. Bersama dengan narasumber kita yang mulia Tuan saya. Samsudin bin Haji Ahmad, merupakan seorang pengerusi kebun kasturi Tangsalangan PPDBM dan juga merupakan seorang penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Brunei Muara. Dan juga bersama dengan kita ni kita ada Yang Mulia Skip Julkarnain bin Haji Hussein. Beliau merupakan Pesuruhjaya Pengakap Daerah Temburong. Dan kita ada Skip Awang Haji Majid bin Haji Tengah. Beliau merupakan Bendahari Majlis Persatuan Pengakap Daerah Brunei Muara. Ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Pengakap Brunei Darussalam. Dan kita percaya sahaja ada mengenai Tasik Silang Tungku. Dapat agaknya secara mukadimah. Ya. Boleh Tuan mengongsikan mengenai latar belakang Tasik Silang Tungku ini? Dan mungkin saja dapat diceritakan agaknya bilakah agaknya dilaksanakan dan sebagainya. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu izinkan saya menerangkan sedikit mengenai kabun Tangsalangan Tungku ini. Di kampungnya terletaknya di kampung Simpang 239 Kampung Tungku. Ya. Okey. Kabun ini diresmikan pada 9 Julai sempena sambutan Hari Pengakap, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Di sana kami berhimpun tuan saudara daerah dan kami sebelum itu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Kampung, Perundingan Kampung Tungku membagi peluang kepada Persekutuan Pengakap Daerah Brunei Muara untuk menjayakan kabun dan Tasik ini. Sebenarnya nama yang Tasik Silang Tungku ini kata ketua kampung di sana yang memberitahu asalnya daripada sebatang pokok. Oi. Sebatang pokok tu dipanggil hasil kita kami nyaman bunyinya kan disebut Tangsalangan itu nyaman di telinga di dalam sabut. Kami jadikan nama di sana tu. Artinya baru dinamakan. Tapi di sana tu ada satu pokok besar yang dipanggilnya Tangsalangan. Ketua kampung lah, kita ketua kampung. Bersempena dengan nama pokok itulah, pohon itulah. Lagipun tempatnya sesuai kan kabun di depan, di belakangnya ada tasik untuk aktivitinya kadang ada sikit Julkarnain untuk menerangkan. Macam tadi wawancara sebelumnya kita telah mengikuti toponimi. Ada sebab-sebab kenapa diberi nama tersebut. Tapi mungkin ini dapat dikongsikan. Mungkin soalan ini dapat ditujukan bagi Yang Mulia Skip Majid. Mungkin mengapa memilih nama Tasik Silang Tungku ini dan mungkin ada sejarah di sebalik pembukaan Tasik ini. Bagaimana? Alhamdulillah. Mengenai dengan Tasik Tangsalangan atau tempat Tangsalangan ini, kita ada satu tempat digalau sebagai Tasik, sana itu Tasik Tangsalangan. Jadi kawasan kebun tersebut itu bersempena dengan pada 3 hari bulan Desember 2021 kita telah mengadakan majlis berdudun di kawasan Tangsalangan. Jadi bersempena dengan itulah kita meresmikan nama-nama Tasik Tangsalangan. Contohnya yang seperti Tasik Silang Tungku telah diresmikan oleh Datin Dr. Haji Hanita bin Nurul Zahrina, yaitu Vice Chancellor UBD. Yang kedua, Tasik Tindih Kasih diresmikan oleh Profesor Dr. Dayang Ajah Zohrah, yaitu Vice Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Dan keempat, Wasai Seraya oleh Awang Haji Ismail bin Haji Rajab, Ketua Kampung Tungku. Dan Kolam Silang Gunting oleh Tuan Mustasia King, dan Kolam Bunga Geti dan Sumber Air diresmikan oleh Dr. Nur Arafat Haji Zainal, Rektor UNISA. Jadi bersempena inilah nama-nama itu semuanya ikatan dalam Scout. Jadi itulah kenapa nama-nama ini dinamakan bersempena dengan ikatan Scout lah. Jadi itulah hubungannya.
rupanya ada kaitannya dengan kaitan. hari pengakap ya. Sebuah tempat dikaitkan dengan pengakap persatuan pengakap di negara kita, di negara Brunei Darussalam, dan itu amat menarik sekali. Caranya kalau saya lah sebagai pengunjung ya, baru pernah datang ke sana, ya kenapa dia namakan cemanian ya? Mungkin atutah cara persatuan pengakap di Brunei mengajar pengunjungnya serba sedikit tentang persatuan pengakap. Kalau waktu menurut saya objektifnya, adakah lurus atau indah? Macam mana tuan? Apa ni? Siapa ingin menjawab? Mungkin adakah itu antara salah satu tujuan dan juga objektifnya? Kenapa dia akan macam mana? Tujuannya ngam tu dengan nama satu tasik atau dibagi nama scout. Kalau orang dah tahu, orang luar kalau saya dah tahu tu, tetap saya silang dah tahu. tungku ni apa artinya silang tungku itu satu ikatan dalam basic pengakap. Kalau kami ngambil World Bureau tu ada enam ikatan. Itu yang di sana tu silang tungku, silang gunting. Tapi banyak lagi pengikatan. Bunga keti, tindai kasih. Ada di bukit tu pun ada tindai kasih tu. Dia ada lima kulam kan. Di sana tu nama-nama scout tu. Memang disengajakan. Disengajakan. Menarik. Ya, menarik sekali. Menarik sekali. Dan walaupun ketika ini sudah musim persekolahan, tapi kalau di hujung minggu memang selalu anak-anak mungkin dapat dibawa untuk melihat pelbagai tempat, dan mungkin dapat dikongsikan juga apa aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan di sekitar kawasan tasik tersebut. Bagaimana tuan? Kalau aktiviti tu skip ada dia bikin skip aja. Pelbagai aktiviti yang dijalankan di sana, di antaranya adalah ATV, hiking, dan mountain bike, dan juga berkayak. Hiking dan mountain bike sedang disiapkan trailnya, treknya, dan berkayak insyaAllah setiap hari Jumat sebelah petang selepas sembahyang asar dijemputlah warga kampung termasuk warga sekolah untuk memerasai aktiviti berkayak atau. So itulah aktiviti yang dibuat di sana. Kami dari warga Rampai Pagi mengucapkan tahniah kepada bus kita, kerana bukan saja ini antara cara, kalau sekiranya indah ada aktiviti seperti aktiviti ATV dan sebagainya, indah ada dilakukan di sana, jadi pemberigaan tempat tersebut hanya akan di sana sahaja. Tetapi kan kadang-kadang orang suka naik di sosial media, di IG. Jadi di mana tempat kemudi ATV area tu? Di Tasik Silang Tungku. Jadi orang Tasik tahu. Silang Tungku orang akan tahu ada kaitannya mengenai cara pemberigaan daripada persatuan pengakap ini tentang tempat itu, cara pemberigaan kepada semua rakyat Ketanhian ini melalui aktiviti-aktiviti ini. Jadi ini adalah satu perkara yang amat bagus sekali. Jadi bis kita tidak boleh ke tu. Sewaktu ada aktiviti-aktiviti ini, terutama sekali lagi waktu Ketanhian ini masih di endemic phase yang pertama, masih lagi tadi diingaukan dengan isu yang berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Kalau pada pandangan kita, tadi kami membuat aktiviti di sana, apa yang harus diambil kira daripada pihak BIS kita? Okay. Dari pihak kami, Persatuan Pengakap Daerah Brunei Muara, sebelum untuk kami buat aktiviti itu, kami sendiri buat briefing daripada skrip Zulkarnain, daripada SOP-nya, kemudian scan code, bercuci tanganannya apa. Sebab itu baru kami buat aktiviti. Kemudian kalau orang ramai masuk dalam itu pun kami buat solusi mato. Tapi pergerakan masih sama. Tapi kalau sudah dalam perahu tu kami perahu kayak tu teriak, jadi kami bukan dua saja. Jadi kan dua saja. Masa ni pun turun naik sudah. Dia papa. Masa ni yang dilihat ani dah ni. Turun naik so. Macam mana sol mas kita masa ni dah papa. Turun di bawah hidung macam bersuap sudah. Itulah ya. Ini aktiviti yang dilakukan di Tasik. Jadi seperti yang kita katakan tadi, cerita sedikit pasal yang kita ada SOP walaupun di atas bot itu ada di atas kayak atau ada sebelum SOP-nya. kami naik di bot itu ada sepertinya tiga kan teriak tu tiga tapi dipakai dua saja. Ada yang dua, ada yang tiga. Ada yang tiga. Alhamdulillah lah. Ini yang dua ni. Tapi kalau kanak-kanak macam mana kami
Ada safety board lagi kami kan. Jadi sentiasa memakai sungkup muka dan sebagainya lah tu. Amat dimestikan. Dan kalau kita lihat ini di kawasan Tasik ni ya tu. Bagaimana pula kalau aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan di kawasan kebun bagaimana? Macam mana? Kalau aktiviti kawasan kebun selain itu kalau kami di sana ada macam selain kami berkabun lah, tapi di sana ada trail untuk naik bukit apa. Tapi hiking ada dibuat oleh skip Zulkarnain. Jadi skip macam mana dapat terangkan kepada penonton kita ni kalau sekiranya kalau saya ni takutkan aing. Jadi daripada saya macam ikut kayak itu tentu pelang saya macam hiking ataupun membuat aktiviti di kebun. Kalau saya pencinta yang aktiviti kebun ni apa yang dapat saya lakukan? Okey, selain pada berkayak ada hiking, masa ni ada trail tu belum siap dalam dalam hutan. Tapi ada salah satu sebelah tu ada bukit. Nanti bukit Bukit Katok. Bukit so, Katok. Apabila kita naiki tinggi dan lihat view, nampak view sebelah hutan dan di belakangnya itu ada kubah Sekolah Harap Katok. So memang waktu ini memang popular tempat itu, tetapi insya-Allah dengan adanya usaha daripada ketiga-tiga tetamu kita ini makin terpopular. Amin. Jadi diharapkan. macam mana nih? Kalau semakin popular satu tempat, semakin banyak orang datang, apa tindakan daripada BISKET terutama sekali lagi waktu COVID-19 tadi? Macam mana tu? Sebelumnya tu kami di sana tu ada kawasan tu ada tempat parking di jalan tu. Kemudian kami masuk ke sana tu kami limit je orangnya. Kalau untuk aktiviti kami limit. Kalau ada yang kanak-kanak mesti ada bapa mamanya. Ada sudah yang membuat macam orang di kampung itu membuat hiking apa, tapi bapa mamanya ada. Ada orang berbiskal sana tu sudah, tapi tidak dapat dilarang kan. Itu semua sekali hak durang, tapi kami kami larang sana jangan memancing, no fishing. No fishing. Kenapa tu? Apa pasalnya tu? Pasal tu tempat bermain kan. Ikan ada, tapi indah kami manarkan untuk tu kira keselamatan satu, takut kira mancing-mancing, berkayak di sana, mata kayak tu putus, kemudian jadi terkait kan, jadi kebahaya je tu satu daripadanya. Ada tempat-tempat yang khusus. Kalau tempat tu sesuai untuk memancing, walaupun ada ikan dia semestinya sesuai untuk memancing. Iyalah, itu tempat bermain kan, tempat berkayak. Tapi kalau macam aktiviti-aktiviti pengakap, mungkin dapat dikongsikan apa saja yang dapat dilakukan di sana. Kalau aktiviti pengakap, masa ni kami berancang sudah untuk buat aktiviti. Kami akan merancang tahun ini kami akan buat di tempat perkebunan kami itu. Kami akan buat sana orienteering. Kemudian kami akan buat lagi sana art and hour juga sana. Sikit orienteering. Dulu kami buat di bandar, ini kami pindah ke sana. Kami ada sukaria pengakap juga di sana akan datang insya-Allah. Kami bukakan untuk ramai. Kami orang dapat, tapi dengan SOP dengan itu memang sudah semestinya. Kemudian kalau kanak-kanak itu datang mesti dengan bapanya atau mamanya, abangnya ikut ikut apa yang disarankan oleh MOH tu kan. Tadi mesti macam tu. Ini adalah salah satu cara bagi Persatuan Pengakap untuk mendekati orang ramai. Indah semestinya kalau Ketani datang ke sana tu, Ketani mesti jadi pengakap atau apa. Mungkin ada caranya. Mungkin kalau saya lah, Indah tahu tentang mungkin sahaja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengakap. Di sana mungkin salah satu cara untuk kalau saya ke sana dapat membuat pendekatan tersebut. Jadi nyata orang untuk memesrakan sahaja. Tapi sekiranya kalau di sana bis kita mengalur-alurkankah ada mungkin orang mendaftar untuk menjadi pengakap, datang ke sana untuk ada ahlinya di sana, macam mana? Boleh. Dia lulukan. Macam mana? Jalan lain? Kalau bagian macam tu kami ada bagian pendaftaran juga. Kalau daerah ada DC kami ada. Kalau hanya akan membuat di sana, kami boleh sediakan borang untuk yang mengisi jadi ahli pengakap. Tapi sebenarnya pengakap ini sebenarnya ahlinya dari sekolah. Dari sekolah. Cigunya. Kemudian macam ni jadi cigu. Artinya benar tak saya dah tahu tu sebenarnya. Memang dari sekolah lah tu. Kecuali ia open trop terbuka atau dengan atau boleh ahli-ahli tu ia boleh buat di kampung-kampung. Mungkin insya-Allah kami akan mengusahakan di kampung Tunku tu merunding semua
MPK Kampung Tungku, kami kan buat open troop di kampung itu. Jadi sebenarnya banyaknya perancangan-perancangan yang akan dilakukan. Banyak, untuk insyaAllah masa banyak. hadapan. Amin. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah perancangan lagi lebih lanjut dan harapan untuk pembukaan tasik ini bagaimana? Silakan. Kalau ikut kami, tasik itu kan kami ubah suai lagi. Tapi insyaAllah kalau kami buat, mungkin kami ada, kalau sudah kami membuat ada minta tiket untuk masuk, kami akan buat orang tu boleh ia barbecue dalam itu, camping dalam itu, ia akan buat aktiviti berbiskal, hiking. Kami akan membuatnya, tapi insyaAllah, tapi kami akan buat pembayaran, satu pembayaran. Tapi murahlah. Tapi ia boleh buat hiking, ia boleh jogging, ia boleh berkayak dengan harga sekiranya kami buat RM2 ataupun belum berunding, itu masih perundingan. Nyata ni berunding mulut-mulut saja. Tetapi insyaAllah akan kami usahakan. Kami usaha dulu supaya orang puas hati. Yang utama sekali dulu kami kan buat di sana tu, lagi kan kami tambah jamban sama pipe air. Surau kami ada sudah. Surau kami sediakan surau sudah di sana. Suraunya ada mesti ada pipe air. Tapi ada, tapi di atas, tempat kami di atas. Itulah ya, sedikit sebanyak dikongsikan untuk topik kita ini hari ini. Memang tempat yang amat berpotensi dan ini adalah salah satu cara pemberitaan yang baik ya. Di mana kalau sekiranya orang indah tahu tentang hal-hal yang berkaitan mengenai pengakapan ini, rupanya dapat kita berikan melalui satu aktiviti. Bukan saja satu aktiviti yang dilaksanakan, dianjurkan daripada mereka sendiri, tetapi ada pelbagai jenis aktiviti. Antaranya kegiatan-kegiatan yang sekarang ini amat popular di kalangan Instagramers, ATV, atau mesti tu orang kan hiking tiba-tiba kalau ya bukit lalah tu lalah, tetapi yang dilihatnya ya posing cantik tu di bukit. Tapi yang dimana posing cantik. Tapi lalahnya demo mana mempost tu. Dia telawa dia telawa, tapi memang tu tahnya orang tabiat orang-orang Ketani dengan social media dan sebagainya. Dan tu bis kita sudah ambil tahu tentang aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau dikatakan tentang ATV dan sebagainya, mungkin ada tambahan sedikit daripada harapan daripada tuan sendiri. Kita mungkin tanya daripada skip yang lain. Daripada aktiviti yang memang ya untuk tempat redah yang potensi yang tinggi lah. InsyaAllah untuk permainan-permainan pengakap akan diletakkan di sana dan seperti permainan tree house ataupun gathering di pengakap dan insyaAllah akan merancang juga aktiviti rainbox dan juga stand up paddling. Ini salah satu aktiviti yang belum banyak. InsyaAllah akan datang barang itu akan dibuatlah. Selain pada berkayak, stand up paddling. Stand up paddling tu maksudnya ia berdiri sambil paddle. Sambil paddle. Ada je tu. Macam berakit ke tahu namanya. Macam kayuhan. Kayuhan juga. Macam mengayun. Ada aktiviti baru. Kalau saya garanti tumbang. Selain pada berkayak itu, itulah salah satulah yang akan mungkin saja nanti salah satu caranya ada kelas diadakan di sana kepada orang yang berminat kan. Perkenalan untuk adalah aktiviti air. Masa ya tasnya itu tenang dan untuk permulaan untuk aktiviti air daripada water confident dan selain itu berkayak dan juga insyaAllah stand up paddling. Mungkin macam awal-awal boleh berkayak dulu. Lepas tu kalau sudah confident, bolehlah mencuba stand up paddling dan sebagainya. Kalau sudah confident harus mencabur dia. Yang penting adalah life jacket yang akan dipakai lah. Life jacket itu mesti tu. Iya. Artinya faktor keselamatan lah lebih kami utamakan. Dalam kita ni banyak percakapan ni kan, sudahkah dibukakan untuk orang ramai? Atau mungkin belum ada. Belum saya tanya tadi atau macam mana? Kalau dilihat kalau dalam TV tadi itu daripada rambungan daripada persatuan kurang pendengaran. So kami bagi adalah lawatan dulu aktiviti air. Berkayak. Untuk memberikan nyata orang sebagai hint. Bukan awal. Betul sekali. Membuka tirai. Membuka tirai. Sekarang ada juga membooking sudah untuk ada satu badan pendidikan untuk membuat aktiviti berkayak juga. InsyaAllah. Jadi kalau akan membuat tempahan itu bagaimana tuan? Siapa Apa yang harus dihubungi? Adakan ditelepon kah atau apakah? Ada. Cuba kongsikan. Kuasa tu saya tu. Boleh telefon kepada saya sendiri. Samsudin bin Haji Ahmad, penolong Muslim daerah Brunei Muara, 737
1965. Woi, 737 1965. 1965. Sandang tu nombor 737 1965. Jangan salah. Dan sekarang hari cuba pergi kita 8 depan 8 kali 797 737. 737 nah supaya lihat 737 1965. 1965 dan macam mana kalau sekarang ini orang men-save di mobile masing-masing, apa namanya? Apa namanya yang harus di-save? Kita save saja Silang Tungku. Silang Tungku. Tasik Silang Tungku. Itu saja. Dalam Tasik Silang Tungku itu sajalah untuk melakukan untuk aktiviti. membuat tempahan. Jadi selalunya recommended ataupun dianjurkan membuat tempahan ini lebih awal ataupun lebih awal berapa hari? Lebih awal berapa hari ataupun orang hari apa yang bisai untuk supaya memaksimalkan pengalaman berada di sana. Kalau dari segi itu Jumat Minggu lagipun yang Jumat Minggu tu yang handling tu berkayak ataupun berakit, semuanya ada rakit sudah kami buat sana. Kan kami cuba lagi buat apa namanya kampung aing atau labi-labi. Kami buat di situ. Ada labi-labi. Aduh pro cana kan labi ni. Saya dah pulang saya tahu di tu apa. Oh iya berdiri sana tu macam kapitannya masa. Berenam coba. Kalau berdiri cuma dia berenam. Duduk pun boleh, berdiri Duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Bersujud macam ni, bersujud. Bersujud macam Tapi cuma di atas air. Atas air. Oh. Tapi ada kayu sini ni untuk dorang supaya laju lagi. Ada kayu dipegang. Istilah kampung air labi-labi lah. Labi-labi. Namanya labi-labi. Itu namanya labi-labi tu. Jadi kita maaf. Tidak apa-apa. Kita kalau tu ini yang bagian sikit Jokunan yang megang daripada acara-acaranya tu. Jumat Minggu apa tu mungkin yang boleh ngontek ke aku, boleh telefon arah saya. Kemudian aku boleh seminggu sebelum itu. Kalau pagi siapa, petang siapa, hari Minggu tu kami buka untuk ramai macam tu kan. Perlunya habis kita mempunyai perancangan yang tersendiri. Kalau ada aktiviti yang akan dilakukan minggu hadapan, apakah perancangan bis kita telefon tiap? 737 737 1 737 1965. 737 1965. Lupa Naya tapi terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita dan kita harapkan yang terbaik bagi projek Ani. Kepada yang ada di sini ni, kepada Skip Samsudin, Skip Bob dan juga Skip Zulkarnain. Terima kasih ketiga tetamu kita dan insyaAllah ini adalah salah satu cara untuk Ketani meningkatkan lagi produktiviti KNK di negara kita ini. Terima kasih. Sebelum ini kita lakukan secara alam maya, sekarang kita lakukan secara fizikal. Banyak sudah aktiviti yang dapat kita lakukan secara fizikal. Cuma mana usul saya tu nanti nak diraha kalau saya cuma ni di sana. Mesti di video tu. Mesti di video tu. Dan insyaAllah kita akan mengikuti lagi besok dengan bahan-bahan yang lain.